Didik TV KPM. Didik TV KPM. Salam sejahtera, anda sedang menonton Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Sean Steven, selaku hos anda. Baiklah, sebelum kita mula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19. Seperti menjaga jarak anda di antara satu sama lain, janganlah kurang daripada 1 meter. Pakailah pelitup muka apabila berada di kawasan di luar rumah, nak pakai di rumah pun boleh. Dan juga jangan lupa untuk kerap cuci tangan dan pakailah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman. Dan untuk hari ini, subjek yang kita akan fokuskan adalah lukisan kejutaraan. Memang menarik kan? Tapi sebelum itu, apa kata kita tengok profil cikgu yang akan bersama kita pada hari ini. Jom. Dan bersama kita pada hari ini adalah Cikgu Zara. Hai Cikgu. Hai. Salam sejahtera. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cikgu sihat tak? Sihat. Dah makan Cikgu? Dah makan. Soalan yang sangat penting. Okey, Ya, sebelum kita betul. mula Cikgu, apa kata kita amalkan SOP? Jom kita ke meja Cikgu. Okey, baiklah. Cikgu boleh pakai hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman. Saya pun buat sama. Ya. Okey. Kira kena sentiasa jaga kebersihan Ya, kan Cikgu? betul. Kena jaga ya. Ya. Hati-hati semua. Kalau tak sempat nak cuci tangan tu, hand sanitizer Ya, pun boleh lah. betul. Sangat penting. Jom kita buka pelitup muka Okey. Cikgu. Barulah nampak muka-muka cantik, handsome semua nampak. Ya. Okey. Dan apabila anda buka ni, jangan letak rata tempat. Simpan di tempat yang sama. Macam kita ada sampul ni. Cikgu Sampul masukkan, istimewa. Boleh Cikgu. Saya pun Okey. buat sekali. Bisa Masukkan kata dalam kalau ni. tak ada sampul pun boleh simpan dalam poket. Asalkan tak Okey. letaklah atas meja, atas kursi, atas kepala. Jangan. Simpanlah di Ya, tempat nanti yang takut selamat. ada pula kuman kat situ ya. Kan, betul, Virus. Cikgu. Okey. So, sekarang dah nampak muka semua. Ya. Cikgu boleh tak kenalkan diri Cikgu lagi sekali? Okey, saya Cikgu Zahra binti Abdul Hamid, mengajar di Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Saya mengajar lukisan kejutaraan ni selama 25 tahun. 25 tahun? Ya. Tapi Cikgu nampak muda. Ya, usia awak apa? Sama macam Cikgu. Sebab muda-muda kan? Maksud saya, saya mengajar 25 tahun, awak pun 25 tahun. Tak adalah, saya tu sikit. Okey. Okey Cikgu, untuk hari ini, subjek apa yang kita akan fokuskan dalam ataupun subjeknya adalah lukisan kejutaraan. Ya, Cikgu. betul, lukisan Apa yang kejutaraan. kita akan fokuskan ataupun sentuh? Okey, sejak 2021 ni kita akan mengalami format yang lain daripada sebab masa 2020 SPM adalah yang terakhir untuk KBSM. Sekarang ni kita KSSM. Adalah beberapa kata pembaharuan untuk subjek tersebut in term of dia punya topik dan juga cara format peperiksaan dia nanti. Lagi susah ke Cikgu? Senang je, biasa je. Jangan risau, sama lebih kurang. Yang kita nak perlu belajar, kita kena belajar. Ya, betul. Dan juga harap dengan panduan Cikgu kita bolehlah skor Ya, untuk SPM nanti. saya harap pun. Okey. Sebelum kita pergi dengan lebih mendalam lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Road to Success SPM 2021 dan juga kita akan tengok video pandangan murid-murid yang akan menduduki ataupun mengambil subjek ini. Jom kita tengok. Okey. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan hai, saya meminati subjek LK walaupun saya lemah dalam subjek tersebut. Topik yang paling saya gemari ialah topik lukisan perspektif. Walaupun begitu, saya akan cuba sedaya upaya demi membanggakan warga Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengatakan bahawa saya gemar akan subjek lukisan kejutaraan kerana tajuk poligon dan juga lukisan oblik. Kerana pada tanggapan saya pada mulanya subjek ini agak susah. Tetapi hari demi hari apabila saya belajar untuk menerima subjek ini, saya dapat belajar bahawa tiada benda yang mustahil di dunia ini. Jadi doakan kami untuk menjadi pelajar cemerlang dalam subjek lukisan kejutaraan ini. Terima kasih.
Assalamualaikum semua. Saya sangat meminati subjek LK kerana subjek LK merupakan salah satu subjek yang dapat mengasah kemahiran melukis saya. Lukisan ortografik merupakan salah satu topik yang paling saya gemari. Doakan kami A+ LK. Bye! Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Sean Steven, dan juga pada hari ini kita ada Cikgu Zara untuk subjek lukisan kejuruteraan. Tapi untuk hari ini Cikgu, bukan kita berdua je kan Cikgu? Ya, betul. Kita juga ada tetamu khas yang akan bersama kita dalam talian Ya. dia melalui Google Meet. Jom kita tengok siapa mereka. Hai semua. Hai. Okey, angkat tangan Okey. semua. Okey. Hai. Adakah anda sudah bersedia? Thumbs up, Okeylah, thumbs up. Okey. Kita bersedia. Tapi sebelum tu, saya nak minta anda untuk kenalkan diri anda. Saya sebutkan nama, nanti anda kenalkan diri anda lah. Ya, kita mulakan dulu dengan Nur Ain. Hai, nama saya Nur Ain Jasmine dari Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Okey, terima kasih. Dan seterusnya, wow, Ken Adam ke Ken Adam? On kan mic. Oh, lagi sekali, Ken, tolong pasang mic. Pasang Tak dengar awak lah. punya mic. Ataupun bawakan mikrofon kepada lagi dekat dengan mulut. Dekat lagi? Hello? Oh, tak dengar pula. Dia Mungkin tak- boleh tutup dan pasang lagi sekali mikrofon anda. Okey, kadang-kadang kita ada masalah Ya, teknikal kan? betul. Okey. Okey, tak apa. Sambil menunggu, kita ke murid yang seterusnya, Nur Izyani. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Iziani dan saya sekolah di SMT Kuala Lumpur. Okey, terima kasih. Okey, kita balik semula kepada Ken Adam. On, dia tak on kan dia punya. Okey. Okey, mungkin anda boleh cabutkan earphone anda. Mungkin terus dengan komputer boleh dengar lah. Okey, lagi sekali. Hello? Baru dengar. Okey. Susah. Okey, nama anda ya? Nama penuh? Nama Adan Daniel Ken dari Sekolah SMT Kuala Lumpur, kelas 5 Mekanikal 1. Okey, terima kasih. Dan seterusnya kita ada Kalish. Tak mic lagi. Okey. Hai, nama saya Kalish Nur Hakim dari Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Okey, terima kasih. Dan seterusnya Aim Afiq. Aiman Afiq. Aiman Afiq. Hello, saya Aiman Afiq. Saya dari Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Terima kasih. Dan yang terakhir, Syafiq. Assalamualaikum. Nama saya Syafiq Aiman dari Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Okey, terima kasih kepada mereka yang menonton di rumah. Kalau tak pasti daripada sekolah mana, dah sebut dah 6 kali. Daripada SMK, SMT, Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Dan lagi sekali saya nak tanya, adakah anda bersedia untuk belajar? Okey, oh ya, lupa pula mic tak pasang. Okey, nampaknya dah sedia. Jom Okey. kita mulakan. Tapi sebelum kita mulakan, Ego, Ya. saya nak tanya, barang-barang yang ada atas meja saya ni untuk apa sebenarnya, Ego? Kita akan Okey, lukis apa? kita memang perlukan ya, kalau nak untuk lukisan kejuruteraan ni memang perlukan alat-alat yang di atas meja itu, Sean. Okey. Okey. Jadi, cikgu naklah sebab pelajar-pelajar saya ni dah belajar. Saya naklah dia orang perkenalkan. Okey, Sean tolong angkat satu barang je. ini, Saya nak ini yang tengok paling nak besar ni. test. Yes. Okey, Kalish, apakah barang tu? Yang Sean tengah tayangkan tu, barang ni apa? TV board. TD board. Okey, betul tu. Dan TD juga board. pada TD board tu terdapatnya apa? T-square. Ukuran. Yes. Okey, Tak okey. nampak. Terima kasih. Oh, ini tak ke nampak cikgu Awak tak T-square nampak ini? Awak nampak kan tu? Yang nampak, panjang nampak. tu adalah T-square T-square. ataupun I-square. Kalau T-square dia macam bentuk T. Sekarang ni dah namanya I-square saya panggil. Saya rasa zaman saya tu T-square. Yes, dia macam bentuk T ya, boleh buat pedang-pedang tu kan. Okey. Dan seterusnya ada lagi yang penting juga. Okey. Iaitu cuba Yang itu Ini. apa benda pula?
Okey, seorang tolong tengok Sean tengah tunjukkan tu apakah saya jadi nama model alat sekejap. tersebut? Nampak tak? Nampak tak? Okey, saya minta Syafiq. Syafiq tolong cakap apakah nama barang tu? Yang ke sudut. Yang ke sudut? Oh, bukan. Okay, mungkin saya kena sudut. buka daripada bekas. Mungkin tak nampak okey. ke? Nampak tu yang kita nak buat bulatan apa tu kita gunakan? Okey, nanti saya kena tak Oh, background jangka warna putih lukis. baru nampak. Jangka lukis. Ya, betul. Ah. Itu adalah jangka lukis. Okey, dan ada satu lagi barang yang selalu kita gunakan bila kita nak buat tangent. Okey, yang Okey. warna orange tu. Warna orange. Yang ini tu. Yang itu. Tak apa, semua sekali tunjukkan sekali. Okey. Okey, kalau kita nak buat lengkung pada tangent, soalan tangent, okey, boleh kita tengok Sean tunjukkan tu. Apakah nama alat tu? Okey, saya minta Ain tolong sebutkan namanya. French curve. French curve. Okey, pandai semuanya. Oh, Ingat French lagi curve, Ini kita belajar masa tingkatan 4 hari tu subjek alat-alat ini. Ni French curve bukan Italian curve, bukan Bukan German curve. Italian. Ni Okey, French curve. Okey. Lengkuk Perancis dalam bahasa Melayunya. Okey, ya. Okey. So, hari ni Ada lagi Ego yang ni. yang itu pun penting juga. Saya lupa nasib Sean ingatkan. Ni apa, cikgu? Itu apa benda tu? Saya nak suruh pelajar jugalah. Saya tak suka biar dia ingat ke tidak. Okey, Afiq, Aiman Afiq. Cuba tengok dekat Sean punya ni, dekat tunjukkan pada Sean. Okey, apa benda tu? Set square. Set square. Okey, apakah guna set square? Untuk mengukur dan buat garis. Okey, betul untuk mengukur dan juga kita nak buat garisan secara mengufuk dan juga melentang. Okey, terima kasih semua tentang peralatan. Itu adalah topik pertama kita. Okey, tapi sekarang ni kita nak tengok bagaimana format peperiksaan apa yang awak pelajari dalam kita punya lukisan kecerahan. Kalau ikutkan sekarang ni kita dah gunakan KSSM. Okey, KSSM adalah curriculum standard sekolah menengah. Sebelum ni adalah KBSM, curriculum baru sekolah menengah. Tahun 2020 berakhirnya KBSM dan sekarang 2021 merupakan tahun pertama untuk KSSM bagi mata pelajaran MPET, iaitu mata pelajaran elektif, mata pelajaran elektif teknikal. Okey, kita terlibat Macam awak ni memang merupakan tahun perubahan. Daripada darjah 1 dulu awak berubah masuk ke tingkatan sekolah menengah tingkatan 3, awak berubah juga sistem dia dan juga sampailah ke sekarang. Okey, jadi bertuah sebenarnya awak belajar benda yang baru dan semuanya baru, tapi sebenarnya tidak ada banyak bezanya. Okey, mari kita lihat. Saya rasa awak pun dah belajar masa tingkatan 4 hari tu. Okey, mari kita lihat apa yang kita pelajari masa tingkatan 4 dulu Okey, masa tingkatan 4 dulu, awak ingat tak kita belajar yang lama tu kita belajar adalah topik geometri satah. Okey, selain daripada tadi yang kita dah belajar pengenalan kepada lukisan kecerahan, kita belajar geometri satah. Okey, saya nak tanya, apakah topik dalam geometri satah yang awak ingat? Okey, saya nak panggil siapa pula? Ken, awak ingat? Boleh sebutkan 2 daripada topik geometri satah. Masa awal-awal dulu awak baru masuk dalam keadaan yang orang kata apa, masih baru di sekolah teknik tahun lepas sebelum COVID berlaku kita dah belajar benda ni. Okey, Ken. Boleh Ken? Nyatakan 2 daripada topik yang awak belajar. Segi 3 dengan segi 4. Okey, pandai Ken. Bagus kan, ingat Okey, selain tu saya nak lagi seorang lagi. Sebutkan 2 lagi. Nanti baru cikgu tayangkan apa topik yang awak belajar. Okey, tadi saya dah panggil seorang Ain. Ain saya tak panggil lagi. Ain. Ain, apa Ain? Masihkah kau ingat? Poligon dan skala. Okey, poligon dan skala. Betul ke, Ibu? Okey, betul tu. Okey. Okey. Jadi ini merupakan topik-topik dalam geometri satah, iaitu kita ada segi 3, segi 4, poligon, skala, pembesaran, pengecilan, rajah sama luas, bulatan, elips dan parabola dan serta ketenjenan. Itu adalah topik dalam geometri satah. Baru topik yang kedua. Okey, kita ada lagi topik. Banyak kita belajar sebenarnya. Tetapi dia punya kita belajar tak adalah lama sangat. Okey, setiap satu topik. Selain daripada itu, kita ada topik untuk geometri bongkah. Okey, apa masa dari tingkatan 4? Boleh tak kalau cikgu tanya lagi ni? Jangan risau, awak saya ingatkan. Walaupun masa ni kita belajar dalam
online dalam atas talian Memang banyak kita belajar tahun lepas dalam talian. Okey, boleh tak awak sebutkan Nabil, selain daripada topik geometri satah tadi, topik-topik yang kita belajar Syafiq termenung tu, okey. Apakah topik kita dalam geometri satah tadi? Dalam geometri bungkar pula. Geometri satah dah habis. Selain daripada tu, apakah lukisan apa yang kita belajar? Sebut je yang awak ingat dalam kepala awak. Kalau salah sebut pun tak apa, kita belajar kalau sama-sama. Kalau sebut pun tak apa, kita belajar kan? Ya. Okey? Lukisan apa lukisan isometri. apa? Isometri. Okey, lagi satu lagi. Adik-beradik dengan isometri. Kita ada isometri. Geometri. Kan geometri satah tadi tak. Isometri sama juga 3 pandangan. 3 ni, apakah satu lagi tu? Isometri 3 bungkah juga. Dia memberi pandangan 3 bungkah. Ingat tak? Maknanya pandangan dari atas, dari tepi dia tu. tengok daripada atas macam Mula kita. dengan huruf O ego. Apa benda? Oblik. Yes, oblik. Pandai. Sean ingat tu. Ingat sikit-sikit lagi. Sebab Sean pun merupakan pelajar kejuruteraan juga sebelum ni. Okey. Jadi kita tengok saya tak nak menghabiskan masa untuk menanya-nanya. Okey, kita tengok lukisan ortografik. Okey, ini sangat penting sebenarnya lukisan ortografik. Cikgu kalau cikgu mengajar untuk lukisan ortografik ni, cikgu mengajar lama sikit sebab dia permulaan kepada lukisan geometri bungkah. Kalau awak kenal lukisan lukisan ortografik ni, awak boleh tahulah untuk topik-topik yang lain. Okey, lepas tu ada lukisan pandangan bantuan, ada lukisan isometri, ada lukisan oblik, ada lukisan perspektif. Lepas tu kita ada lukisan pengorakan. Dan untuk pengenalan kepada lukisan terbantu komputer, kita belum belajar walaupun sebenarnya dalam topik tingkatan 4 disebabkan kita ada kekangan tentang pandemik ni, maka saya akan ajar untuk tahun ini. Okey. Okey, untuk tingkatan 5 pula, topik dalam tingkatan 5. Tapi sebenarnya masa awal tahun ni kita dah belajar topik dalam tingkatan 5. Okey, cuba ingatlah. Don't worry, kalau salah tak apa, kita belajar sama-sama. Okey, apakah topik-topik ni? Takut berdebar-debar dah semuanya. Takut cikgu panggil nama. Kalish, apakah topik yang kita belajar masa awal tahun baru ni? Cikgu asyik mengejutkan awak waktu tidur kan, waktu kelas dalam online tu. Apakah topik dia? Nyatakan 2 yang awak dah belajar. Lukisan elektrik. Lukisan elektrik. Lukisan bangunan. Lukisan bangunan. Okey, betul. Pandai Kolej. Kolej masih ingat kan? Sebab baru beberapa bulan yang lalu kita belajar kan? Okey. Ada merupakan, selain daripada itu, kita ada lukisan persilangan. Okey, lukisan persilangan ni cikgu tak ajar lagi. Lukisan terbantu komputer 2D pun belum lagi. Okey, lukisan mekanikal, lukisan bangunan dan juga lukisan elektrik serta lukisan terbantu komputer 3D dan juga reka bentuk projek lukisan kejuruteraan. Kalau ikut saya dah cover banyak dah untuk tahun ini, tingkatan 5, tinggal lagi lukisan persilangan dan juga lukisan terbantu komputer. Itu adalah topik-topik dalam tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, sekarang ni kita tengok format peperiksaan dia pula. Saya kata dia berubah ini sangat penting saya rasa awak pun tak pernah tengok. Awak tengok soalan-soalan itu adalah daripada tahun 2004 sampai 2020. Itu adalah format yang terdahulu. Sekarang ni format baru pula. Okey, kita ada 2 kertas juga. Kertas 1 yang mengambil masa 2 jam 30 minit. Okey, topik-topik dia ada 2 bahagian Bahagian A iaitu 30 markah membawa 30 markah dan 3 soalan. Topiknya adalah geometri satah. Tadi kan awak ingatkan geometri satah tadi kan? Okey, manakala bahagian B adalah 70 markah. Okey, dan ada 5 soalan. Ada 5 soalan, dia berkenaan dengan geometri bungkah dan juga lukisan berkaitan. Tadi awak fahamkan geometri bungkah daripada ortografik sampai ke persilangan. Manakala lukisan berkaitan ni lukisan mekanikal, lukisan elektrik, lukisan bangunan. Itu kita namakan lukisan berkaitan dengan bidang kejuruteraan kita. Okey, boleh faham kita punya tu? Jangan risau, awak nanti jawab je soalan apa yang ni. Sebab format ini yang membuatnya adalah panel-panel penggubal soalan. Awak jawab soalan, okey, dan fahami kontennya, okey. Itu dia punya ni. Manakala untuk topik kertas 1. Okey, saya tengok je sekali lalu sebelum kita ke topik kertas 1, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula menonton Road to Success SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM
Didik TV KPM. Anda sedang menonton Road to Success SPM 2021 untuk subjek lukisan kejuruteraan. Baiklah cikgu, Cikgu Zara ya. Jom kita teruskan pengajaran kita. Okey, kita teruskan lagi ya. Ya, cikgu. Tadi kita habis sampai topik dalam kertas 1. Ya. Okey. Kita ada geometri sata, geometri bongkar dan juga lukisan berkaitan. Sekarang ni kita tengok kertas 2. Okey, kertas kedua ni merupakan kerja khusus ya. Yang ni agak baru juga ya berbandingkan daripada 2004 sampai 2020. Dia agak baru sikit sebab kali ni kita berdasarkan kepada reka bentuk projek lukisan kejuruteraan. Okey, kalau pelajar-pelajar mekanikal ni yang saya bawa ni bersama atas salian kita ni adalah pelajar-pelajar mekanikal. Memang mereka belajar tentang reka bentuk projek tentang sesuatu projek. Okey, yang mana dalam untuk kertas 2 ni dia akan beri tema ataupun masalah, isu. And then awak kena selesaikan berdasarkan kepada lukisan. Awak boleh gunakan lukisan ortografik, lukisan isometri dan juga wajib gunakan lukisan terbantu komputer 3D. Nanti cikgu akan ajar menggunakan software ikut pada kesesuaian yang kita ada di sekolah. Okey? Cikgu nak tanya untuk kertas 2 kertas khusus ni maknanya dia tak ada peperiksaan dia buat di sekolah ataupun buat di sekolah dan mengambil masa dalam 3 bulan saja kita untuk melengkapkan daripada tarikh pertama kita bagi isu dia ataupun masalah dia dan pelajar dikendaki menyelesaikan masalah tersebut berdasarkan kalau untuk mekanikal dia kena ada produk tapi untuk lukisan kejuruteraan ni dia ada lukisan sahaja. So ini bagaikan aplikasi dunia sebenar kita mengaplikasikan balik lukisan ortografik, isometri yang kita belajar tu untuk merealisasikan kita punya produk kita Okey. Okey, sekarang ni kita tengok saya terus pergi kepada topik yang kita nak belajar. Tadi dari kita dah belajar pengenalan kepada peralatan kan. Sekarang ni kita terus pergi kepada bab kedua iaitu geometri sata. Dalam geometri sata tadi banyak topik Banyak topik ni. Tapi cikgu tak sempatlah nak ajar hari ni. Cikgu ajar 4 topik saja. Cikgu akan ajar segi 3, segi 4, pembesaran dan pengecilan serta rajah sama luas. Okey, cikgu ajar itu dulu ya. Okey, kita tengok segi 3. Okey, jenis-jenis segitiga. Ada berapa jenis tu? Okey, ada berapa jenis. Ingat tak ada berapa jenis segitiga? Dan nyatakan jenis segitiga. Okey, boleh tak Aiman Afiq? Ya, saya cikgu. Jenis segitiga yang awak tahu. Segitiga saya tahu ialah segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi. Segitiga sama kaki. Sama kaki. Segitiga bersudut tepat. Bersudut tepat. Dan segitiga tak sama kaki. Wow, terror awak. Bagus. Cikgu ada lagi awak. satu segitiga 3 bucu. 3 bucu memang kena ada segitiga, mesti ada 3 bucu. Betul lah juga tu jawapannya. Okey, kita ada segitiga sisi sama. Maksudnya, kalau segitiga sisi sama ni kena patah balik. Okey, cikgu patah balik. Cikgu lupa Cikgu kena sekejap Cikgu nak tunjukkan. Rasanya dia tak mungkin boleh, saya boleh bantu cikgu. Okey, boleh tak bantu saya? Saya cuba cikgu. Okey, cuba. Tap sini. Okey. Okey, ni dia. Saya nak tunjuk. Nak lukis ya? Lukis. Pen. Okey. Cikgu patah balik semula tu. Boleh ke tak? Okey, boleh. Okey, segitiga sisi sama. Maksudnya segitiga ni mempunyai sisi yang sama. Ketiga-tiga sisi ni sama. Manakala segitiga kaki sama. 2 kaki dia sama. Kalau segitiga bersudut tepat pula, segitiga yang mempunyai satu sudut tepat. Okey, itu namanya segitiga. Manakala ini tadi tiga-tiga yang ada 3 puncak tu, ada 3 bucu tu adalah segitiga kaki tak sama. Okey, itu nama segitiga-segitigalah. Okey, saya harap tapi dalam Elkin yang bagusnya awak tak perlu menulis, awak melukis saja. Soalan dia tak macam GKT. GKT dia kena menulis kan. Apakah nama-nama segitiga? Kita tak akan tanya apakah nama nyatakan 3 jenis ke, tak ada. Tak adalah. Lukis saja. Okey saja. Okey, kita tengok segitiga ni. Yang ada 2 segitiga ni. Apakah nama segitiga yang ini? Segitiga ADC. Apakah nama segitiga ADC? Okey.
Segitiga ADC. Apa dia nama dia segitiga ADC? Segitiga sudut tepat. Ya, awak nampak kan dekat sini ada sudut tepat? Okey, yang ada macam segi Okey. empat kecil Jadi, tu lah. nak lukis segitiga ni, kita kena ada sekurang-kurangnya 3 pemboleh ubah ataupun perimeter. Ya. Kalau tidak, kalau kita ada 2, kita tak dapat melukis segitiga. Okey, macam untuk segitiga ni, segitiga ADC, kita ada perimeter yang diberi adalah hypotenuse. AC itu adalah hypotenuse, manakala dia bersudut tepat. Yang dah kedua perimeter dia, dan juga dia ada sisi yang satu tu AD panjangnya adalah 55. Okey, manakala ABC pula kita ada 3 juga perimeter, iaitu dia punya saki dia yang pertama AC, panjang AC telah diberi sini AC, dan kita ada sudut puncak. Ini sudut puncaknya 60 dan juga tingginya 90. Okey, memang kena ada. Kalau awak bagi 2 saja perimeter, awak memang tak boleh lukis segitiga. Itu memang wajib. Okey. Sekarang kita tengok macam mana kita nak lukis segitiga ni. Okey. Kalau nak lukis segitiga yang bersudut tepat ni. Tepat sorry, saya rasa segitiga ni dulu Okey, bahagikan AC kepada ni. Lepas tu, okey, kalau sudut puncak di sini 60, saya nak buat segitiga ABC. Okey, segitiga ABC. Sudut puncaknya 60. Berapakah sudut yang saya akan lukis kat sini? Kalau segitiga tu ABC-nya 60. Berapakah sudut ini? Okey, Adam? Adam, onkan mic. Adam, berapakah sudut di sini? Sudut ini? 60. 60. Kalau ini 60, berapakah sudut di sini? 30. Awak ingat Kalau kita nak lukis, kalau sudut puncaknya 60, sudut kat sini kita kena lukis 30. Okey? Kalau sudut puncaknya 45, sudut kat sini pun 45. Sebab sudut puncak campur dengan sudut yang kita nak lukis untuk mendapatkan pusat di sini mestilah 90. Okey. So berdasarkan ini dan bahagi ni, pertemuan ni merupakan pusat. Berpusatkan di situ, kita buatlah lengkung. Okey. Sekarang dia bagi tinggi. Tinggi bagi segitiga. Tinggi daripada segitiga kita definekan dia sebagai daripada puncak ke tapak mesti 90 darjah. Jadi kita ambil saja satu garisan yang 90 darjah dengan AC. Okey, berapakah tinggi yang dia nak? 90. So daripada sini tandakan 90. Okey, kat sinilah katakan tinggi 90. So tarik dia, so akan nampak dia bersilang dengan kita punya separuh, dia bersilang dengan kita punya lengkung ini, maka di situ adalah titik B. Dah dapat titik B, bolehlah kita hitamkan jawapannya. Okey, dapatlah segitiga ABC. Semudah ABC. Okey. Dan juga sekarang ni kita tengok pula segitiga yang kedua. Yang ni. Kalau segitiga bersudut tepat, dia mestilah apa cara dia? Saya tak nak tanyalah, saya terus tunjukkanlah. Tanya lambat sangat kalau nak jawab. Okey, berpusatkan di sini kita buat separuh bulatan. Semua segitiga dalam separuh bulatan yang merentas ataupun kita panggil tembering tembering, dia merupakan bersudut tepat. Jadi berapakah jarak AD? Jarak AD adalah 55. Boleh faham tak pelajar semua ni? Cuba thumbs up kalau awak faham. Angkat tangan. Kalau tak faham boleh tanya soalan juga Kalau tak faham boleh tanya kan. Okey, jadi jaraknya AD adalah 55. Buka jangka lukis. Sebab tu saya kata jangka lukis penting. Buka jangka lukis. Ambil jarak 55, letakkan, cucukkan dekat A dan tandakan dia. Okey, cucukkan A, tandakan dia, dapatlah titik D. Dah dapat titik D, bolehlah hitamkan, dapatlah segitiga ADC. Semudah ABC juga. Okey, boleh faham semua? Cuba angkat tangan kalau faham. Okey, good. Angkat tangan gitu ya. Okey, right. Sekarang ni kita pergi pula kepada poligon. Okey. Kita ada beberapa jenis poligon yang awak dah belajar dalam masa tingkatan 4 hari tu. Okey, nyatakan 2 jenis poligon yang awak belajar. Okey, saya cari pula. Iziani tak jawab lagi saya rasa. Siapa yang mana? Iziani, Noi Iziani. Iziani. Saya selalu lupa nama awak. Iziani. Iziani, apakah 2 jenis poligon yang awak belajar? So, kita ada pentagon dengan hexagon. Kita ada hexagon, pentagon. Okey, pandai. Dan kita ada lagi lain-lain jenis dia, iaitu pentagon, hexagon, heptagon dan juga octagon. Okey, pentagon ada berapa sisi? Kalish?
Pentagon ada berapa sisi? Penta. Ada 5. Ada 5 sisi. Okey. Awak boleh tak bagi contoh? Apakah contoh pentagon, bentuk pentagon yang kita gunakan? Bangunan sebenarnya. Ada satu bangunan yang menggunakan bentuk pentagon. Nama dia apa bangunan tu? Tak ingat? Tapi dekat Malaysia lah. Dekat US. Ingat tak apa apakah nama bangunan tu? Tahu tapi tak ingat. Alah, pentagon lah juga. Bentuknya pentagon. Nama bangunan pun pentagon. Bentuknya pun pentagon. Awak ni, kita kena belajar lebih tau. Dan juga kita tahu apa benda yang kita belajar. Maksudnya bukan setakat belajar je. Knowledge awak kena tak apa, jangan risau. Awak dalam proses pembelajaran. Okey, kalau pentagonnya mempunyai 5 sisi. Kalau hexagon pula ada berapa sisi? Siapa nak cuba? Oh, cuba tak nak kena panggil nama awak ni. Okey, Adam. Hexagon ada berapa sisi? Hexagon? Hexagon 6. 6. Heptagon 7. Octagon? Terus jawab semua. Octagon? 8. Okey. Kalau 9 kita panggil apa? Alamak. Nanagon Kalau 10? 10 kita panggil apa? Dekagon. Okey, jangan awak organ je dah. Okey, kalau 10 dekagon. Okey. Yang oktagon tadi awak ingat octopus tu dia mempunyai 8 kaki. Dia ada sebab tu kita panggil octopus. Oktagon, okey. Itu adalah dia punya ni. Yang 10 tu dekagon. Dekagon. Dekad 10 tahun kan. 10. Macam tu lah kita dekagon. Okey. Jangan organ sudah okey. Sekarang ni kita nak lukis satu pentagon. Diberi satu bulatan. Okey, cara dia. Cikgu terus saja je lah Okey. Mula-mula kita dapatkan dia punya diameter. Maksud ini adalah diameter kita sambungkan daripada hujung melalui pusat. Itu kita namakan diameter. Kalau tak melalui pusat, kita panggil dia tempering saja. Okey, ini diameter. Okey. Lepas tu kita bahagikan sebab pentagon tadi kita kata ada 5 5 sisi, jadi kita bahagikan 5. Okey, bahagikan kepada 5 bahagian. Lepas tu kita ambil yang kelima pergi ke hujung dan selarikan yang kedua. Kita selarikan, kita pergi ke pusat kepada diameter tadi. Okey, kita nak guna titik tu. Okey, lepas tu daripada diameter tu kita buat lengkuk atas dan juga lengkuk bawah. Okey, kita akan dapat satu titik. Melalui titik yang kena dengan diameter tadi tu, terus pergi sampai ke hujung sana. So, kita dah dapat satu sisi dia. Okey, daripada sisi tu, kita dapatlah sisi-sisi yang lain. Sebab dia kata sekata. Sekata maksudnya samalah kan? Okey. Jadi kita boleh hitamkan. Okey, itu caranya. Okey, kalau kita nak dapatkan pentagon, kita kena bahagi 5. Kalau kita nak buat tadi kata dekagon. Dekagon. Ada berapa tadi dekagon? 10. Ya, okey. Kalau ada 10, jadi kita kena bahagikan kepada berapa? Agak-agak ini soalan luar daripada apa yang kita nak belajarlah saja. Cikgu nak awak berfikir secara luar kotak. Okey, saya tak tanya lagi Aiman Afiq. Kalaulah tadi dekagon, berapakah yang saya bagi? Kalau pentagon saya bagi pada 5. Kalau dekagon saya kena bahagi kepada berapa? Dekagon kena bagi kepada 10. Okey, yang garis tu kita kena bahagikan kepada 10. Diameter tu kita kena bahagikan dia kepada 10 bahagian. Dan kita ambil juga yang kedua. Nanti insya-Allah cuba awak nanti dekat rumah awak cuba buat. Awak akan dapat dekagon. Okey. Kalau nak buat contohnya kalau dalam saya nak bagilah contoh kita punya bendera Malaysia. Bendera Malaysia bintang tu kan? Bintang tu ada berapa bucu? Saya tak nak Syaun jawab. Saya nak suruh anak murid saya tengok dia orang ni sayang tak negara kita. Tengok tak bendera Malaysia. Okey, siapa nak cuba jawab? Siapa nak cuba jawab? Cubalah, tak apa tanpa cikgu memanggil nama. Okey, cuba jawab. Bendera Malaysia takkan tak tahu kan? Betul. Kalish. Tak boleh kena panggil nama jugalah. Kalish. Bendera Malaysia ada berapa bucu? Bintang tu ada berapa bucu? Ada 14. 14 bucu, pandai. Betul tak? Betul, Dia betul, melambangkan apa 14 bucu tu?
Melambangkan. Kita kan ada kita ada 13 negeri bertambah dengan kerajaan persekutuan. Jadi 14 ya. Di samping itu kita kena belajar jugalah, kita kena tahu kan banyak benda, okey. Okey, sekarang ni kita tengok pula kalau yang ni. Yang ni kita ada apa? Dia tak bagi tahu apa kan nama ni. A, B, C, D, E, F adalah apa tu? Itu adalah asyik Ain je kan? Asyik panggil Ain je. Adam lah pula. Yalah. Adam. Yang awak nampak tak? A, B, C, D, E, F. Itu adalah apa, Adam? Apakah nama poligon tersebut? Hexagon. Sebab dia ada 6 sisi kan? Hexagon. Okey, dan manakala A, B, G, H, I adalah pentagon kan? Ada 4 ni. Okey, jadi kita nak lukis ni macam mana pula Okey, kali tadi diberi bulatan. Sekarang ni diberi sisi AB. Nampak tak beza kan? Tadi dalam bulatan kita kena lukis pentagon. Sekarang ni diberi sisi AB, awak dikendaki melukis pentagon. Okey, kita tengok cara dia. Maksudnya daripada AB tu kita bahagi 2. AB kita bahagi 2. Ataupun kita boleh gunakan sudut yang sama, iaitu ambil panjang AB, buat dia punya ni 45, okey? Tapi yang ni pentagon sama rata ke, Cikgu? Sama sisi ke? Pentagon sama sisi. Okay, kalau tak sama sisi tak boleh lah. Kalau senang je tak sama sisi, kita lukis saja kan. Ini kita nak sama sisi dia. Panjang AB sama panjang A ni sama ya. Okey, sebelum kita teruskan, Cikgu, apa kata kita berehat seketika? Okey, right. Dan kembali semula menonton Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Road to Success SPM 2021 untuk subjek lukisan kejuruteraan. Jom Cikgu kita mulakan balik. Ataupun kita teruskan. Saya continue ya. Ya, boleh. Okey. Jadi kalau kita nak lukis pentagon A, B, G, H, I Okey, mula-mula kita ambil daripada A ni adalah sudut 45 darjah. Begitu juga daripada B pun sudut 45 darjah. Pertemuan sudut tersebut kita akan dapat takat 4. Okey. Lepas itu kita ambil pula sudut 60 darjah. Pertemuan itu kita dapat takat 6. Okey. Di antara 4 dengan 6 kita ada 5. Okey, kita ada 5. Jadi bahagi 2 antara 4 dengan 6 tu bahagi 2 dapat takat 5. Berpusatkan di takat 5 tersebut, berjejari pergi ke A ataupun ke B, kita buat bulatan. Okey, bulatan tu akan menyentuh A dengan B. Okey, kita dah tahu bahawa satu sisinya adalah AB dan sisi seterusnya kita boleh gunakanlah. Betul. Tapi apa yang cikgu nak ingatkan, pastikan yang puncak dia, puncak H tu memang kita tandakan pada garisan tegak yang bersilang dengan lilitan bulatan tersebut. Okey? Dan kita tandakan. Sebab apa? Saya tak nak tanda ambil satu AB, letakkan A, dapat I, lepas tu letak ni dapat H, dapat ni. Sebab apa? Takut kalaulah kita termiss 1 mm. Kalau dah yang kelima dah jadi berapa? Tak nampak dia jadi betul-betul segi pentagon sekata. Saya nak sekata, maksud sekata tu sama sisi dia. Ya, betul. Okey? Jadi cara je lah untuk mendapatkan ketepatan. Jadi kita ambil kat sini sikit, ambil ke sebelah kanan sikit, ambil sebelah kiri sikit, barulah kita dapat tepatnya. Ketidak nanti dia akan jadi terpenyek sikit dia punya tu Okey, kita dapatlah pentagon ni hitamkan dia. Okey? Lepas tu kita nak lukis pula hexagon. Kita dah tahu kalau hexagon ada 6 sisi. Berpusatkan di 6, di takat 6, kita buatlah bulatan berjejari ke A, 6A ataupun 6B, kita buatlah bulatan. Lepas tu kita ambil dia punya AB, tandakanlah dia. Tapi macam cikgu cakap tadilah, jangan tanda satu pergi lilit lalas. Kalau terpendek, terpendeklah dia. Kalau terpanjang, terpanjanglah dia kan. Nanti tak sekata. Jadi kita ambil kiri dan kanan barulah kita buat nampak saya buat kiri dan kanan supaya nampak balance. Okey. Kalau tahulah. Okey, maka siaplah segi hexagon kita. Kalau nak buat sisi 10 tadi. Sama 10. Jugalah. Sama yang saya cakap Nak buat sisi 10. Macam mana? Kalau dia punya sisi dia panjang dia A, B.
Okey, saya cuba nak tanya jugalah. Saya ni lebih suka tanyalah pelajar ni. Sebab saya bukan setakat nak belajar, kita nak belajar menyeluruh. Okey, Afiq Aiman. Afiq Aiman tadi dah jawab. Iziani. Kalau cikgu nak buat ada 10 sisi dekagon yang mempunyai sisi AB yang sama, cara dia macam mana? Ini memang tak masuk silibus. Tapi cikgu naklah katalah awak kerja nanti orang suruh lukis. Macam mana awak nak buat? Bahagikan pada 10. Okey, bukan bagi pada 10 Kita ada takat 4, 5, 5, 6. Ambil 5, 6 ni jarak ni ambil jadi 7, 8, 9, 10. Berpusatkan di 10 pergi ke A untuk buat lengkung. Okey. Buat bulatan tu kan. Buat lintang bulatan tu maka awak dapatlah 10. Nak buat 20 pun boleh. Kalau dia bisa sisi yang sama, gunakan kaedah yang sama tadi. Jarak dia sama ni iaitu 5, 4 ataupun 5, 6 awak ambil naikkan dia. Kalau nak 30 pun 30. Dapatlah sebesar-besarnya kita punya lilitan bulatan dan dapatlah bentuk dia. Okey, boleh faham ya? Boleh. Itu tentang ni. Cikgu nak benda ni kalau awak belajar apa gunanya kita bukan takat untuk SPM je kita belajar. Kita belajar untuk kehidupan keharian kita nanti. Okey. Okey, sekarang ni kita pergi pada pembesaran dan juga pengecilan. Okey, dia ada dua nisbah sisi dengan nisbah luas. Pembesaran ni ada nisbah sisi dengan nisbah luas. Okey, cikgu nak tanya awak lah, apa bezanya? Bukan apa bezanya. Kalau saya adalah satu kotak, okey, satu petak lah, segi 4, 4 kali dengan 4. Okey, kalau saya nak membesarkan petak ini, nisbah sisi. Kalau 2 kali nisbah sisi. Kalau 2 kali. Okey, berapakah panjang dia? Kalau ini, kalau saya nak panjangkan ni berapa? Oops. Ini panjang dia berapa? Kalau 2 kali. 2 kali ni, jadi panjang daripada sini, A, pergi ke sini berapa? Cuba ni. Saya rasa kita boleh tanya Syafiq lah. Syafiq pula. Syafiq. Syafiq. Tertunggu-tunggu cikgu untuk menanya dia. Syafiq, berapakah panjang? Kalau 2 kali. Ikut nisbah sisi. Berapakah panjang AB? Kalau 2 kali? Kalau 8 kali dengan 2? 4 kali 2? Dengan 2, 8. 8. Okey, kita akan dapat panjang AB 8. Manakala ni pun sama jugalah. 8 lah. 8 kali 8. Okey. Okey, kita dapat kalau ini besarkan mengikut nisbah sisi. Maksudnya kalau luas untuk 4 kali 4 adalah 16 kan? Okay. Kalau saya kata ikut nisbah luas pula. Kalau 2 kali nisbah luas, berapakah luas dia? 16 campur dengan 16. 32. Okey. Kalau itu 32 kita akan dapati kalau nisbah luas kita besarkan nanggal ni dia punya ni. Uish, kenapa dia tak nak? Okey. 32. Dia punya luas. Sekarang ni kalau 8 kali 8 berapakah luas dia? Matematik ni. Awak kena belajar matematik cepat. Tu Syafiq cakap. Syafiq berapa Syafiq? 8 kali 8? 64. 64. Jadi kalau nisbah luas dengan nisbah sisi, cikgu nak tengok yang mana lebih cepat membesar. Kalau 2 kali. Kalau ini 64, yang ni 32. Tapi kita besarkan nisbah 2 daripada 1 kan? 2 kali kan? 2 daripada 1. Yang mana lebih cepat? Kalau ini nisbah sisi, kita ada dapat 8 daripada 4 kita dapat 8 sisi dia. Kalau ini luas dia daripada daripada 16, tadi 16, ini 16 yang kecil ni 16. Kita besarkan jadi 32 kalau nisbah luas. Jadi yang mana lebih cepat adalah nisbah sisi kan? Okey, sekarang ni kita tengok macam mana boleh jadi macam tu. Okey, cara dia. Okey, kalau nisbah sisi, kalau saya besarkan nisbah sisi 4 daripada 3. Okey, kita nak lukis 4 daripada 3. Jadi cara dia, saya tunjukkan cara dia. Kita buat saja pembahagi tu kepada 4 sebab kita nak pakai 3 dengan 4. Okey, jadi daripada 3 kita sambungkan kita sambungkan ke asal. Lepas tu kita besarkan dia 4 kali. So kita dapatlah daripada AF tu dah dipanjangkan jadi F tanda kat bawah tu. Okey. So kita dapatlah dia punya pembesaran dia. Itu cara dia kalau nak dibesarkan nisbah sisi. Okey, cikgu cepatkan sikitlah ya. Okey, dah dapatlah besar. Tapi kita tengok pula kalau nisbah luas.
Ya, tak habis lagi ceritanya. Bulatan Sebab dia. bulatan lah Okey. pula. Kan baru settle lah dia punya ni. Okey, kalau nisbah luas pula, cara dia lain. Tadi sisi kita ambil satu sisi. Kalau luas, kita kena pakai separuh bulatan. Okey. Ini cikgu dah ajar kan kat awak kan. Cuma revision saja kan. Cuma cikgu nak awak fahamkan apa beza di antara nisbah luas dengan nisbah sisi. Okey. Walaupun kita pakai nisbah yang sama, tetapi pembesaran dia memang berbeza. Nisbah luas. Janganlah pula saya minta nisbah luas pergi bagi nisbah sisi. Maka salahlah totally dia. Kan? Kaedah pun salah. Sebab apa LK ni kita perlukan kejituan dan ketepatan. Betul. Sangat penting Ya. kejituan dan ketepatan. Moto saya memang macam itulah. Ya. Mesti jitu dan tepat. Sebab untuk lukisan kejituan ni kadang-kadang kita Ya. guna lukisan ni untuk bangunan Ya. ataupun mesin untuk apa-apa kan. Kalau silap nanti benda habis tu lah. pula tak boleh fungsi. Lagi teruk kalau bangunan. Bangunan boleh apa? 1 mm pun sangat penting tu. Ya, betul. Kalau tidak boleh runtuh kan bangunan kita kalau kita tak tepat. Ya, betul. Okey, ini cara dia nak melukis penisbah luas. Okey, nampak beza dia? Okey, sekarang ni kita pergi topik yang seterusnya iaitu rajah sama luas. Okey, untuk rajah sama luas ni kita pakai konsep segitiga. Okey, katakanlah saya ada segitiga ni. Segitiga ni kalau luasnya kita gunakan formula apa untuk mendapatkan luas bagi segitiga. Kalau saya tahu dia punya panjang dia katakanlah X, manakala tinggi dia adalah H. Tadi saya beritahu kan tinggi adalah daripada puncak ke tapak mesti perpendicular. Saya beritahu kan tinggi segitiga. Okey. Kalau nak cari dia punya luas bagi segitiga, kita gunakan konsep apakah formula luas segitiga? Okey, macam ni dah bagus lah ni. Dah boleh jawab. Tak apa cikgu panggil. Apa? 1/2 1/2 luas. Luas sama dengan 1/2 1/2 darab panjang darab panjang iaitu X ni. Darab dengan darab dengan tinggi. Dengan tinggi, ya. Kita akan gunakan konsep segitiga untuk melukis rajah sama luas ni. Okey, katalah daripada segitiga ni, saya nak dapatkan segi 4 tepat. Cara dia macam mana? Saya tunjukkan dulu kaedah ni. Okey, daripada segitiga nak dapatkan segi 4 tepat, tinggi ni kita bahagi 2. Kita ambil sini, tandakan situ. And then ni bahagi 2. So kita dapat pembahagi 2 ni macam ni. Okey, kita tengok tapak dia X kan. Ambil dari sini, naikkan ke atas, naikkan ke atas. Okey. Yang ni kita dah dapat segi 4 tepat yang sama luasnya dengan segitiga. Oh ya. Sebab apa? Segitiga yang ni dah dimasukkan kita masukkan ke sini. Ya. Segitiga yang ni pula kita masukkan ke sini. Maka dapatlah. That's why kita ambil konsep segitiga yang ada dia mestilah parallel. Okey? Okey, jadi sekarang kita tengok cara macam mana kita nak lukis ke ni. Kalau saya ada ini ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kita panggil dia pentagon tidak sekata. 5 5 sisi. Okey, daripada 5 sisi ni, satu pentagon tidak sekata ni, saya nak jadikan segi 4 sama, yang sama luasnya dengan ni. Okey? Saya harap cukuplah masa kita Lebih kurang 2 minit Ego. Boleh 2 minit. Saya Okey, saya report sekejap nanti Boleh Okey. Okey, daripada ni, kita buang satu penjuru. Okey, kita ada segitiga ni kan? Ya. Okey, jadi kita nak ubah segitiga dia supaya dia jadi ke sini. Okey, saya jadikan dia segitiga ni. Nampak tak? Segitiga ni telah ditransformkan ke segitiga ni. Sama tak luas dia? Sama kan? Berdasarkan kepada tinggi dia. Yang ni tinggi dia. Kan? Ya. Jadi kita transformkan dia. Dah dapatlah segitiga tu. Okey, dah kita buang satu sisi. Sekarang ni kita nak buang sisi ni pula. Okey, ini pun satu segitiga. Yang ini tadi kita jadikan dia segitiga yang tu pula. Kita akan dapatlah dia punya ni. Okey. So dapatlah dia punya satu segitiga. Daripada segitiga ni, segitiga di sini. Okey. Kita bahagikan dia tinggi dia, kita dapat segi 4. Dah dapat segi 4. Ambil suku bulatan, bawa ke sini daripada hujung ini. Tambahkan dia, jap. Okey, kita dapatlah ni. Dia punya suku bulatan ini. Ya. Separuh bulatan dan naikkan ke atas. Kita dapat satu sisi.
Kalau nak belajar, memang cikgu dah ajar dah ni. Yelah. Anak murid Cuma saya dah kita ulang tahu. kaji dah Dah dulu. tahu, betul tak? Cuba angkat tangan kalau tahu ke tidak. Angkat tangan sebab cikgu tak nak buka semua. Okey, bagus. Semua dah tahu kan. Cuma kita revision saja. Okey. Okey, jadi kita dapatlah satu sisi, kita boleh dapatlah sisi yang seterusnya. Okey, itu rajah sama luas daripada ni. Kalau ini adalah segi 4 sama. Kalau kita nak segi 4 tepat yang mempunyai tinggi. Contoh dia tinggi dia 60. Okey, so kita gunakan konsep yang sama tadi. Kita dapat segi 4 tepat. Ambil segi 4 tepat yang tingginya 60. Daripada tinggi, ini merupakan tinggi baru. Pergi ke tapak lama. And then daripada tapak tinggi lama, dapatlah tapak baru. Okey, jadi kita dapatlah satu segi 4 tepat yang mempunyai tinggi yang sama luasnya dengan segi 4 tepat ini, yang sama luasnya dengan segi 3 di situ. Okey. Baik, boleh cikgu. Okey, Terima kasih atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini, dan juga kepada mereka yang menonton di rumah tu, harap anda dapat fahamilah bukan saja teknik-teknik menjawab tetapi juga format baru yang telah cikgu kenalkan pada awal tadi kan cikgu? Ya, betul. Dan terima kasih juga kepada murid kita yang ada dalam talian, iaitu Aiman, Syafiq, Nur Iziani, Ain, Kalish dan juga Ken. Terima kasih kerana bersama kami, dan juga kepada mereka yang menonton di rumah. Harap ini dapat membantu anda untuk lebih memahami lukisan kejuruteraan dan juga teknik-teknik menjawab pada untuk bukan sukatan ya, untuk sukatan yang baru. Ya, sukatan baru. Dia ni ya. Okey, dan jangan lupa ya untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19, dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya. Bye. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nik Muhammad Haziq bin Nik Muhammad Yusri daripada Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur, ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua anak-anak SMTKL, dan saya berpesan kepada anak-anak supaya mengamalkan 3 perkara: usaha, doa dan tawakal. Semoga kejayaan yang cemerlang buat anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Muhammad Lufi Bendol, bapa kepada Muhammad Fidah Haziq. Ingin mengucapkan selamat maju jaya buat anak-anak SMT KL calon SPM 2021. Setelah mengarungi 11 tahun perjalanan sekolah rendah, sekolah menengah, inilah masanya untuk kamu mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari, fokus dan berikan tumpuan sepenuhnya terhadap pembelajaran. Semoga semuanya memperolehi kejayaan yang cemerlang. Amin.